الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد إخوة الإيمان الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu semula pada malam ini meneruskan bacaan kitab Fiqhus Sirah karangan almarhum Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Darus Sanawi. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, kita akan menyambung di halaman 184 daripada kitab yang disebut tadi, iaitu subtopik pengajaran dan renungan bagi tajuk hijrah Rasulullah ataupun perantauan Rasulullah ke Taif. Jadi kita telah masuk kepada pengajaran yang pertama di halaman 184. Secara ringkasnya lebih kurang 1/2 setelah nombor 1 itulah yang telah kita baca. Secara ringkasnya berkisar tentang as-sabru, kesabaran di dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Itulah yang cuba ditekankan oleh pengarang. Dan kita dalam akhir perjumpaan kita yang lalu merujuk kepada tafsir bagi ayat yang dibawa oleh pengarang, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, hendaklah kamu bersabar. Ya, bersabar, isbiru, tidak sebut bahawa isbiru, lafaz yang pertama itu merujuk lebih kepada sabar, menahan diri sendiri gitu. Boleh disebut sebagai mujahadatun nafs, bermujahadah, berhadapan dengan diri sendiri. Adapun wasabiru, penambahan alif di antara sad dan juga ba, wasabiru dan sabar juga, tetapi kata sebahagian ulama, sabar dalam berhadapan dengan musuh yang menentang kamu, khususnya golongan kufar. Warabitu, ini pun kita dah sentuh sahabat-sahabat dikasihi Allah. Kita sebut bahawa rabitu ini di atas struktur yang sama dengan sabiru. Penambahan alif itu bila kita tahu bahawa alif itu adalah huruf tambahan, huruf asalnya ra, ba dan juga ta, ikat, simpul. Dan kita sebut dalam hadis ataupun di bahagian akhir kuliah yang lalu, hadis yang di mana Nabi sendiri menggunakan lafaz ini dalam menerangkan tentang ataupun dalam menerangkan amalan-amalan yang disifatkan oleh Nabi sebagai ribat. Walaupun di sini rabitu dan dalam hadis itu ribat, tidaklah maknanya perkataan ribat itu melainkan bentuk kata nama bagi kata kerja rabata yurabitu. Rabitu ini kata perintah lah, dia kata kerja tapi dalam bentuk perintah.
Diterjemah oleh pengarang di situ, tetaplah bersiap sedia. Dan kita pun dah sebut mengenai perkataan ribat ini dalam hadis itu. Ada sebahagian menterjemah sebagai pengikat, pengukuh. Ya. 3 amalan yang kita sebut itu, intizar isbaghul wudu indal makarih, meratakan wudu ketika makarih kita, maknanya keadaan susah buat kita untuk meratakan wudu. Wa intizarus solah ba'da solah, dan menunggu solat selepas satu solat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa kathratul khuta ilal masajid atau ilal masjid. Saya tak ingat masjid atau masjid. Banyaknya melangkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju ke rumah Allah Subhanahu taala, ilal masajid katanya. Jadi wadhalikumur ribat, dan amalan-amalan itulah ribat, pengikat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan tetaplah, itu dia tak terjemah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, nescaya kamu akan berjaya. Dia terjemah, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu berjaya. Baik sahabat-sahabat kasih Allah. Kata pengarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita secara praktikal cara-cara menunaikan ibadah. Sekarang ni pendekatan pengarang ialah nak ajak kita fikir menggunakan kaedah kias. Ambil satu benda yang ada hukum, kita ambil benda ni yang ada kepada benda yang lain, implement hukum yang ini, yang dah ada sifat ini kepada satu benda yang baru. Itu secara lebih kurang ringkaslah ayat kampung. Rasulullah telah mengajar kita secara praktikal cara-cara menunaikan ibadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni." Salli yang diterjemahkan sembahyanglah seperti kamu lihat aku sembahyang. Ataupun ada orang tak suka dengan terjemahan tu, dia kata bukan sembahyang ustaz, solat. Ya. Hadis ini sahabat-sahabat ni kasih Allah, dibawa oleh sebenarnya adalah satu hadis yang agak makna lebih panjang lah daripada itu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu dia ada beritahu Ustaz hadis tak? Oh tak ada, dia sebut gitu je. Baik. Dalam satu hadis daripada Abu Qalabah ataupun Qalabah mengatakan, Malik bin Al-Huwairith telah bercerita kepadaku. Cerita di sini maknanya telah meriwayatkan. Qala, Malik bin Al-Huwairith berkata, sahabatlah, Ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ni, kata Al-Harith ataupun Malik bin Al-Huwairith, kami datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cerita pada siapa? Abu Qalabah. Wa nahnu syababatun mutaqarribun, begitu gitu ya. Syaibah ataupun syababatun mutaqarribun. Kami ni tak diberitahulah berapa ramai, tapi bila kami ni lebih pada 2 orang lah. Kami datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan makna masa umur dia orang muda, hampir sebaya umur, lebih kurang gitulah. Kata Malik bin Al-Huwairith, fa aqamna indahu 20 lailatan, maka kami pun aqamna, bermukim bersama dengan Rasulullah, maknanya di Madinah lah, 20 lailatan, selama 20 malam. Jadi kita boleh faham bahawa Malik bin Al-Huwairith ini duduk, dan juga sahabat-sahabat ni tak duduk dengan Nabi. Jadi bermusafir, datang bermukim duduk dengan Nabi. Aqamna ataupun bermalam dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah 20 malam disebut sini.
Ya. Lalu disebut lagi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan. Dia menyifatkan, Malik bin Al-Huwairith menyifatkan Rasulullah sebagai rafiq, orang yang lemah lembut. Ar-rifq, rafiq, orang yang lemah lembut. Ya. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana. Jadi Nabi ni bila mungkin baginda tengok kami ni dah macam rindu pada keluarga kami, ialah 20 hari duduk dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah tengok, boleh jadi mereka ni rindu pada keluarga di kampung ataupun di tempat mereka. Kata Malik, sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Jadi baginda pun tanyalah kami yang datang jumpa dia ni. Kita sahabat-sahabat ni kasih Allah, kalau maknanya datang jumpa Rasulullah ni dia orang buat apa? Mana belajar daripada Rasulullah. Ya. Sebagaimana kita lah sebelum ada teknologi Facebook dan sebagainya kan, macam-macam teknologi ni online saja, FB Live. Jadi mereka perlu bermusafir. Setelah beriman kepada Allah dan Rasul, pergi jumpa Rasulullah. Kita kena belajar ni. Jadi pergilah bermalam, maknanya siang sekali lah, berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang ni kita panggil apa, sahabat-sahabat profesional lah. Di sini golongan profesional, mungkin majikan pergi hantar. Kalau engineering mungkin pergi hantar ke Jerman sebagai contoh. Tempoh mungkin 2 bulan, 3 bulan kursus. Saya pun tak tahulah, wallahu ta'ala alam. Saya kalau lagi kursus balik hari je sahabat-sahabat. Ustaz-ustaz ni mudah kursus. Nak pula ustaz bahasa. Tapi mungkin kalau yang profesional kan, yang risikonya besar lah tugasnya kan, mungkin berbulan-bulan pergi hantar. Pergi Jepun sebagai contoh ya. Belajar tentang pengurusan 5S dan sebagainya. Duduk di sana untuk tempoh yang tertentu. Jadi golongan ini pun begitu. 1400 tahun mereka mendahului. Mereka duduk bersama Rasulullah 20 malam. Jadi bila nampak mereka ini macam rindu, Nabi tanyalah tentang keluarga. Jadi baginda kata, qala irji'u ila ahlikum. Baliklah. Rasulullah kata baliklah. Rasulullah sendiri yang sebut. Kita, kalau saya assume sahabat-sahabat ni tak hormat pada Rasulullah kan, jadi maknanya kita nak cakap pada guru, Tok Guru amo nak gelik lah. Tak berani tu. Tak berani nak cakap gitu. Tok Ustaz nak balik lah. Teringatkan mak ayah. Apa ni pula. Tapi kalau Tok Guru kata, inilah Ustaz rasa kamu balik dululah. Pergi jumpa mak ayah dulu, anak isteri ke kan. Kita dengar cakap Ustaz lah. Kan. Terus gitu. Jadi itu yang sahabat kata rafiqah. Rasulullah ni lemah lembut orang. Rasulullah tanya, Rasulullah suruh baliklah, irji'u fa aqimu fihim wa 'allimuhum, dan duduklah bersama dengan mereka dan ajarkanlah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang glamour kan, balighu anni walau ayah tu, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Wa muruhum, kata Nabi, dan suruhlah mereka, perintahlah mereka. Mana keluarga kamu tu, perintahlah mereka. Wa dzakara asya' ahfaduha aw la ahfaduha. Perawi kata dan Nabi sebut berapa lagi yang aku hafal dan aku tak hafal gitu. Perawi ya. Kemudian Nabi sebut apa? Wa sallu kama raaitumuni usalli. Hadis yang kita ni. Kita baca-baca gitu je kan. Situ je. Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti ialah satu hadis ni dia faham, tapi istishhad dia itu ataupun dia punya main point dia, pendalilan dia ialah frasa itu, ujaran itu. Tapi kita kalau tak baca sekarang agak-agak ni, bila pula nak jumpa keseluruhan hadis kan, kita bacalah, ada ruang. Jadi Nabi kata sallu, hendaklah kamu semua bersolat kama raaitumuni usalli, sebagaimana kamu tengok aku bersolat. Masa saya belajar dulu, sahabat minta maaf ya. Masa saya belajar dulu, guru saya dia sebut masa di universiti lah, ketika ambil subjek
fi ibadat, dia kata kita tafsirkan ra'aitumuni, araftumuni ataupun alimtumuni. Maknanya yang kamu tahu. Ya. Nabi sebut kamu tengok. Takutlah ada golongan literalis. Betul, literalis. Kita ni ustaz tak tengok Rasulullah sembahyang. Tu ulama tafsir tu, maksudnya sebagaimana kamu tahu aku bersembahyang bagaimana. Gitu. Jadi ini dalam bab apa sahabat-sahabat dikasihi Allah. Tapi hadis tu ada lagi tu. Kata Rasulullah lagi, fa idza hadaratis shalah falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Dia kata gitu. Kama qala, tak maaf kalau silap baris. Tapi kata idza hadaratis shalah, bila masuk atau solat, falyu'addin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang daripada kamu azan. Dan akbaruk falya'um wal ya'um akbarukum, dan hendaklah menjadi imam orang yang paling akbar ni besar. Adalah hadis lain yang mengkhususkan syarat-syarat imam ini, aqra'ukum lil Quran sebagai contoh. Orang yang paling banyak, orang yang paling aqra', paling banyak baca, boleh juga ada apa lagi, yang paling baik bacaannya kepada Al-Quran. Ada dalam satu hadis syarat-syarat yang jadi hujah ataupun dalil dalam mazhab Syafi'i, tentang siapakah yang kita nak lantik jadi imam solat. Walaupun ada sebahagian fuqaha menafsirkan aqra'ukum lil Quran itu bukan sahaja yang banyak baca dan paling betul baca. Ada yang menafsirkan, seingat saya, afqahukum lil Quran, yang paling faqih kepada Al-Quran. Biasanya ini tafsiran golongan fuqaha lah. Saya pernah tanya Al-Fadhil Dr. Syuhada. Dr. Syuhada kenal? Bekas Negeri Sembilan punya ahli, masih lagi rasanya ahli. Dia salah satu daripada panel pengkaji tak? Majlis fatwa Negeri Sembilan. Saya pernah tanya dia masa dia kerja kuis. Orang ni tanya ustaz tentang hadis tu. Dia sebut sebagian ulama sebut aqra'ukum lil Quran, afqahukum lil Quran. Bukan sahaja dia baca Quran, tapi dia faham Al-Quran. Itu. Kemudian adalah syarat-syarat lain, 2-3 syarat yang Nabi sebut. Saya ingat saya begitu. Jadi ini isu apa ni? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi suruh ikut Nabi dalam perkara apa? Dalam perkara solat tak? Jadi dalam solat kita ikut Nabi tak? Kita ikut Nabi. Nabi suruh ikut. Kenapa pengarang bawa hadis ni? Dan sabdanya lagi, khudhu minni manasikakum, yang bermaksud ambillah dariku ibadat kamu. Dalam sebahagian hadis, sahabat-sahabat dikasihi Allah, disebut Jabir berkata, Jabir berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatih. Aku nampak Nabi melempar jamrah lah di atas kenderaan baginda. Yauman nahar, pada hari nahar. Hari nahar ni berapa Zulhijjah? 10 lah. 10 Zulhijjah. Hari boleh korban lah maknanya. Wa yaqul litakhudhu manasikakum, hendaklah kamu mengambil yakni daripada aku manasikakum. Manasik ibadah. Plural manasik. Tu dulu di utusan Malaysia, ada dulu tahun masa saya sekolah menengah lah sahabat-sahabat, ada seorang penulis nama dia Manasikana. Ingat tak? Siapa baca utusan dulu? Mana? UKM Manasikana. Saya pun tak kenal. Bak kenal Manasikana tu masa sekolah menengah, baca surat khabar utusan. Dia macam ruang kan. Mungkin bukan nama dia betul lah kan. Tapi ada dalam surah Baqarah tak? Rabbana taqabbal minna, apa ayatnya? Rabbana sebelum Rabbana wab'ath fihim rasulan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina
manasikana. Boleh jadi dia ambil dari situ kot. Dia baca Quran sedap pula manasikana ni. Ambil nama. Wallahu a'lam. Jadi kata Nabi, manasikakum. Manasik plural dia jamak taksir. Ambillah daripada aku ibadah-ibadah kamu. Dalam hadis ini, sahabat-sahabat ni kasih Allah, hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim tentang apa? Tentang ibadat haji. Liyakhudhu, hendaklah apa litakhudu. Manasikakum fakhuduha. Lebih kurang gitulah. Fa inni la adri, kata Rasulullah, la'alli la ahuj ba'da hajjati hada. Atau kama qala, lebih kurang ya. Ambillah daripadaku ibadat kamu, sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak menunaikan haji selepas pada haji tahunku ini, kata Rasulullah. Haji apa ni? Hajjatul wada, tahun hajjatul wada. Nabi kata begitu. Tapi dia punya main point dia khudhu, ambillah daripada aku ibadah kamu. Jadi kata pengarang, kita tengok ya, apa yang boleh disaringkan di sini, bahawa segala warna penderitaan dan azab sengsara yang dialami oleh Rasulullah seolah-olah hendak berpesan kepada pendakwah selepasnya. Jadi apa yang Nabi lalui ini ya, Nabi nak berpesan kepada duat, golongan-golongan yang mengambil panji dakwah daripada Rasulullah dan juga para sahabat ini. Rasulullah nak ajar, nak bagi tahu apa dia, kata pengarangnya, bersabarlah seperti mana kamu lihat aku bersabar, aku sabar. Jadi ni yang saya katakan kias tu. Kita dalam bab ibadat, kita ambil lah hadis-hadis itu tadi, khudhu anni manasikakum sallu kama raaitumuni usalli. Jadi pengarang dia guna kaedah kias tu seolah-olah kalau bab ibadat kita ambil contoh daripada Rasulullah, maka dalam bab dakwah juga kita perlu ambil contoh Rasulullah. Jadi seolah-olah isbiru kama raaitumuni asbir. Hendaklah kamu semua bersabar sebagaimana kamu tengok aku bersabar. Dalam apa? Dalam dakwah, dalam menegakkan agama. Gitu. Itu dia punya kias yang dibawa oleh almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bab solat ikut Nabi. Ni ayat orang kampung lah pula. Bab solat ikut Nabi, bab dakwah tak nak ikut Nabi. Bab puasa ikut Nabi, bab poligami lagi lah pula. Bab bersabar dalam dakwah tak ikut Nabi. Tak boleh. Orang tegur sikit maju, orang tu sikit. Saya dah cerita tu tak? Cerita JK Surau merajuk sebab kes sliding door pintu. Tak nak cerita lah dah. Kalau ada yang kata ustaz ni tak ada modal. Tak cerita. Tapi cerita tu memberi kesan pada diri saya. Kerana merajuk kerana benda-benda yang tafih. Orang Arab kata tafih ni benda yang kita boleh toleransi kan, sahabat-sahabat, kasih Allah. Ada juga fulan yang saya jumpa, dia terlalu ideal. Ideal ni apa ya? Dia nak kena begini, kena begitu, kena begini. Kalau lari sikit daripada apa yang dia nak, kena begitu, kena begini, tu dia tak boleh terima. Tak boleh. Pernah kami meeting sekali, dia membayangkan bahawa masjid dan surau ni kena buat program grand. Kita datang gotong royong, makan sama-sama. Jadi saya dalam meeting tu saya sebut lah, saya ada persepsi lain tentang surau masjid ni. Apa dia? Solat 5 waktu lah, kena hidup dulu. Saya ingat settle lah situ. Lepas tu dalam berapa lama, lepas tu ada meeting, dia duk ungkit lagi benda tu. Tapi tak apa, saya boleh terima ustaz gini. Duk sebut lagi. Maknanya payah sikit nak terima. Okay? Kita sahabat-sahabat AJK Surau yang tahu, AJK Surau yang tahu apa komuniti nak daripada surau.
Orang luar sahabat-sahabat boleh jemput, bagi pandangan. Mana-mana ustaz lah, masuk saya, ustaz bagi pandangan sikit macam mana nak kami majukan surau kami ni. Boleh bagi pandangan, tapi orang yang paling aula, yang paling mengetahui ialah AJK surau itu sendiri. Sebab dia kenal apa penduduk dia, masalahnya dia kenal orang ni apa problem dia, orang duduk sini apa perangainya, orang duduk sini kena sejadah boleh tumbuk orang. Kenal ke tak? Ustaz tak boleh, ustaz tak tahu. Abnaul Madinah a'lamu bi syi'abiha, lebih kurang gitu orang Arab kata. Penduduk bandar tu lebih tahu lorong-lorong bandar tu macam mana. Tapi kalau kita nak jemput, ustaz tu boleh sebutlah berdasarkan pengalaman dia dan juga hukum hakam fiqh, ilmu agama lah, boleh lah. Tapi yang betul-betul, oh, you kena buat macam ni, gini, you kena buat macam ni, gini. Ya tak boleh macam tu. Jadi kita suka, you ustaz, you tahu tak? Gini, tanya, I tak tahu. Ya, orang suka kata, masjid ni kena ditadbir seperti mentadbir sebuah company, syarikat. Kita kena ambil masjid, sebut masjid USJ, sebut masjid ini, duit banyak, aktiviti tak ada gini, pukul depan. Orang yang menyebut tu pernah jadi JK masjid, JK surau, tidak tahu lah. Kata-kata dia tak tahu ke berapa banyak dalam daerah, satu daerah kan, berapa banyak masjid, kutipan masjid di sini berapa kutipan dalam seminggu. Kenapa tak banyak? Memanglah tak banyak. Ada berapa biji rumah je masjid tu dalam Korea tu. Kita nak expect dia one stop center. JK surau tu stop center pun tak tahu apa benda JK masjid kan. Tapi dia buat dah apa yang diperlukan oleh Korea tu, dia buat. Solat 5 waktu jalan, kuliah ada, mungkin tak grand tak. Jadi bagi saya lah sahabat-sahabat, ahli jawatan kuasa lebih tahu apa yang penyakit ahli Korea dan apa obat yang perlu dia sediakan. Tapi soalannya, dia ada mujahadah nak sedia tak? Itu soalannya. Tapi kalau ada orang lain yang boleh bagi pandangan, kita bukan kata sahabat-sahabat, minta maaf, jauh pula tu, balik makan jalan. Jadi Nabi kata pada golongan pendakwah ini, seolah-olah lah, walaupun pengarang tak sebut, pengarang sebutlah, bersabarlah seperti kamu lihat aku bersabar. Isbiru kama ra'aitumuni asbir. Hendaklah kamu bersabar dalam dakwah sebagaimana kamu tengok aku bersabar. Ini masalahnya, kalau tak tahu macam mana nak tengok. Tengok tu maknanya tahu, tak belajar macam mana nak tahu. Ya. Dan salah satu caranya apa yang kita buat inilah sahabat-sahabat, iaitu melalui pengajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antara apa yang hendak dinyatakan kepada umat Islam bahawa sabar dan menghadapi aneka rupa cabaran dan rintangan adalah antara prinsip-prinsip agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kita dalam bab ni sahabat-sahabat, kita tak boleh, iaitu salah satu kaedah, tapi jangan berhenti di situ. Kita kena elaborate lagi. Ya. Hipotesis seterusnya. Perenggan seterusnya. Kata pengarang, boleh jadi ada orang ketika mengikuti peristiwa perantauan Rasulullah ke Taif. Tengok, ulama menggunakan perkataan perantauan hijrah. Tak guna perkataan pelarian semua tu, tak, sahabat-sahabat. Saya bukan isu politik ni, tak. Soal adab kita dengan Rasulullah. Jadi para adik ulama adalah orang yang paling menyintai ataupun paling baik role model kepada kita dalam menghormati Rasulullah dan juga para sahabat. Sampai pemilihan perkataan pun mereka berhati-hati. Kadang-kadang mungkin kita nak bersifat nampak, kan, berketerampilan, kita guna istilah baru. Tapi kena berhati-hati, takut istilah itu tak kena. Tapi para ahli ulama ni bidang mereka tahu insya-Allah lah apa yang nak diucapkan. Likulli maqalin maqam, orang Arab kata, setiap bicara itu ada tempat dia yang kita ucapkan.
Jadi kalau sebut mereka adalah golongan pelarian, mungkin pada logik akal kita macam tu tak. Tapi perkataan itu tidak pernah diguna pakai oleh para alim ulama, paling tidak yang saya tahulah, tak ada. Jadi dari sudut menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perantauan Rasulullah ke Taif mengatakan bahawa kalaulah mungkin ada orang lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menemui jalan buntu. Mungkin ada orang, Rasulullah ni berhijrah ke Mekah ni, Rasulullah dah tak semangat ke? Gitu. Rasulullah dah putus asa ke? Rasulullah dah stuck ke? Ada orang dia guna istilah yang pelarian tadi, itu satu penggunaan istilah. Ada juga di kalangan yang saya kenal menggunakan, mungkin masa tu dia tengah discuss dengan saya, dia keluar perkataan, Rasulullah pun mengajuk, Ustaz. Dia kata, mengajuk? Bila Rasulullah mengajuk? Ya, Rasulullah mengajuk kaumnya bawa diri sampai ke Madinah. Saya kata ke dia, Rasulullah tidak pernah merajuk dengan ummah. Tak boleh guna perkataan tu nak menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merajuk tanahlah gitu tadi. Rasulullah sayang ummahnya. Baik. Bukan apa, bila kita bercakap dengan individu, kita tahu individu tu kenapa disebut begitu. Kawan saya tu itulah yang idealis tu, sahabat-sahabat, bila dia terlalu nak begini, tu kawan saya sendiri tu. Ini begini, tiba-tiba orang tak boleh pergi dengan bila buat program begini. Kena terimalah hakikat. Kawan-kawan kita ni kadang keluar pagi, balik malam, mencari sesuap nasi. Kan? Tapi itulah, betul lah kita nak orang jadi baik. Tapi bila tak ada, dia mula jam. Dalam meeting usulkan macam ni, tak diterima, dia mula. Lepas tu dia mula tak datang surau lama. Tak datang. Bila kita tegur, kenapa tak datang? Merajuk ke? Mulalah. Mungkin guna perkataan merajuk tu pun tak patut ke lah, berasalah hati kawan tu lah. Silap perkataan lah. Tapi dia sebutlah, Rasulullah pun merajuk. Merajuk dengan umat baginda. Kalau tidak, takkanlah Nabi tak pergi ke Madinah. Tak, kita tak guna perkataan. Rasulullah pun pada hakikatnya tidak merajuk dengan ummahnya. Tapi tindakan hijrah itu dalam kuliah kita bila kita bahas tentang hijrah Rasulullah lah. Tujuannya ialah untuk mengembangkan ajaran Islam, bukan nak merajuk. Ya. Tapi kalau ada orang beranggapan sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemui jalan buntu, kehabisan ikhtiar lah, dah tak erti nak buat apa. Degi tahap gaban sungguh dah orang Mekah. Pak gaya tak kalau gitu dah. Tahu tak degi tahap gaban? Ini kanak-kanak tahun 80-an je. Tapi dia dah jadi istilah gitulah ya. Budak-budak guna. Dan terasa sempit dada, dan oleh yang demikian Rasulullah tidak ada jalan lain hanya menadah tangan berdoa kepada Allah. Itu doa yang kita baca ketika Rasulullah dihalau keluar dari bumi Taif sehingga berdarah, ya, sehingga ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila man takiluni ila aduwin malaktahu amri bikum, gitu ya, panjang doanya itu. Oleh yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jalan lain hanya menadah tangan berdoa kepada Allah sebaik sahaja baginda sampai ke dusun dua orang anak Rabi'ah itu yang kita baca sebelum ini. Jadi isunya, hipotesisnya, kalau orang sangkalah bahawa Rasulullah dah buntu, Rasulullah habis ikhtiar dan sempit dada. Kalau saya faham seolah-olah putus asa lah. Putus asa. Gitu. Kata pengarang jawab, kalau secara disebut hipotesis, kalau ada orang kata begitulah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyambut cabaran dan dugaan tadi dengan penuh ketabahan hati. Maknanya cabaran dakwah itu,
Nabi harungi juga. Ya, sahabat-sahabat kasih Allah. Tidaklah Nabi merajuk. Nabi tak merajuk. Tidaklah Nabi berputus asa. Tak, Nabi tidak berputus asa. Apatah lagi Nabi berdendam. Tak ada. Ya, Nabi tidak berdendam. Baik. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyambut cabaran dan dugaan tadi dengan penuh ketabahan hati. Tabah. Ats-sabat. Para pendakwah pada hari ini ada sebahagian guna istilah itu. Istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabat tetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jalan dakwah. Tidak goyah. Ya, tidak berputus asa. Wala taqnatu min rauhillah. Janganlah kamu maknanya berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketenangan, tenang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerelaan, rela berhadapan dengan tribulasi dakwah. Ya. Malah segala pancaroba tadi dihadapinya dengan kesabaran dan penuh perhitungan. Ayat Al-Quran sahabat-sahabat ni kasih Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengenakan engkau dengan kemudaratan, fala kashifalah, maka tidak ada yang boleh menyingkapnya, melainkan melainkan satu-satunya yang boleh menyingkap segala kemudaratan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Kita berhenti di halaman 185 sampai perkataan mana itu? Dengan penuh perhitungan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita sambung ayat dalam perenggan yang sama. Kalau tidak demikian, didoakan agar duduk kita dalam majlis ilmu ini dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan ibadah. Mohon maaf jika tersilap kasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.